Okay, kami dah dapat dah, Doktor. Dah. Dah Dah dapat dah Prof, dah dapat dah. Dah kalau Dapat. dah akan Pasti. share bang. Sekejap mana sini. Share screen. Ini kuliah campur-campur. Okay, campur-campur. Ada English, ada Melayu, ada ulangan yang tadi juga sebab ada kaitan dia. Nampak tak? Macam ni ada soalan. Nampak Prof. Apa, Doktor? So tajuk yang sebenarnya minggu, tapi yang sebenarnya kuliah yang kedua lah ni. Model-model tadi teori ni, model-model pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Jadi sebelum ni kita dah belajar dah pembelajaran tu apa. Sekarang ni pengajaran tu apa. Apa maksud pengajaran? Apa maksud pengajaran? Mengajar tu maksud dia apa? Kalau saya penyampaian maklumat kepada menerima maklumat dengan harapan bahawa yang penerima maklumat itu dapat menyerap maklumat dengan efisien. Jadi kita menyampaikan maklumat lah. Orang lain apa maksud pengajaran? Kalau apa tadi Prof? Saya Pengajaran. bagi orang lain lah, si saya je orang lain lah, orang lain. Tak apalah kalau nak, tak kisah. Tak apa, orang lain lah Prof, orang lain. Thank you Mana Prof. orang lain? Silakan orang lain. Nur Hayatulia. Mana Nur Hayatulia? Nak dengar suara dia. Apa maksud pengajaran? Pembelajaran dah, tak payah tanya, tadi dah belajar. Okey, pengajaran tu maksud dia macam satu penyebaran ilmu pengetahuan yang kita, contoh dia macam kita nak sebar ilmu dekat pelajar. Itulah maksud dia pengajaran. Ilmu. Itu satu benda lah sebarkan ilmu. Dapat tak dapat tu lain cerita kan. Jadi pentingnya ajar. Lain, saya nak dengar Wen Fong. Wen Fong, mana Wen Fong? Yes sir, Wen Fong kah? Yes. Apa maksud pengajaran? Teaching. Sama yang seperti yang macam dikatakan tadi, pengajaran tu kalau dalam opinion saya ni cara cikgu tu dia nak sebarkan ilmu lah kepada murid-murid. Sampaikan ilmu. Prof, saya rasa pengajaran ni bukan sahaja menyebarkan ilmu, tapi Apa ni? juga membentuk akhlak seseorang. Apa ni? Kakak ni. Kita nampak tak buka video, tak kenal orang. Siapa ni? Saya Lim, sir. Lim. Awak cakap apa tadi? Saya kata pengajaran ni bukan sahaja menyebarkan ilmu, tapi juga membentuk akhlak seseorang. Yes. When you teach means you give the knowledge and jangan lupa skill kan. Mengajar ni juga melibatkan pembentukan kemahiran. Kemahiran. And then dia dapat gunakan ilmu yang dibagi tu untuk diri sendirilah. Tapi kalau mendidik, pendidikan atau educating is lain, is perubahan tingkah laku. Okay. So in teaching, what do you teach? Knowledge kan, skill kan, betul tak? Jadi itu Betul Prof, betul Prof. Betul. apa pentingnya perancangan pengajaran? Kenapa kita kena rancang? Apa pasal awak kena buat ni rancangan ni semua, rancangan mengajar ni dan kaedah mengajar. Why do you have to plan dia punya pengajaran dan pembelajaran? Why? Kenapa awak kena buat rancangan? Kenapa kita suruh awak buat rancangan mengajar tugasan satu, rancangan mengajar ikut modul satu orang punya? Why do you have to plan? Why? Kenapa? Dia cara mengajar tu dia tak jadi sia-sia, dia jadi macam berkesan lah. Cara mengajar kita tu berkesan dan menarik. Dan mencapai objektif pengajaran tu lah. Bagus. Kita kena susun apa yang kita nak ajar tu. Orang yang sehebat mana pun, dan saya ni dah berpuluh tahun pun, still I have to plan my teaching and learning. Profesor ke,
pakar mana ke bila dijemput, macam saya kena jemput pergi itu Athens, saya pergi sini, saya pun kena rancang apa yang saya nak cakap, apa yang saya nak sampaikan ilmu tu. Saya tak boleh, oh saya terror, saya pakar, saya boleh cakap apa yang saya suka. No. You have to buat planning. Cikgu lah yang paling pandai merancang. Betul tak? Sebab hari-hari dia, sebelum dia mengajar, kena rancang. Rancang ni buat sebelum buat sesuatu. Nak balik Johor Bahru, rancang dululah nak pergi balik ikut jalan mana. Ada berapa cara nak balik Johor Bahru? Cuba tadi cakap dengan saya. Naik kereta, boleh? Boleh. Bas. Naik kapal terbang? Boleh. Boleh. Kereta api boleh. Kereta api. Lambat atau cepat aja, betul? Lambat atau cepat aja sampai, betul? Betul. Betul. Kalau naik kereta, ada berapa cara naik kereta? Ikut jalan highway, bayar tol. Ikut jalan lama, mungkin tak bayar tol. Tompang orang, drive sendiri, kan? Ada banyak cara kan kalau drive saja kan? Betul. So you have to plan macam mana you nak buat sesuatu tu. Jadi dalam mengajar, pengajaran dan pembelajaran, kena rancang sebab budak kita ada banyak. Macam nak balik Johor Bahru tadi, betul tak? Ada budak laju macam kapal terbang, ada yang slow macam kereta api, ada yang sederhana macam kereta. Kereta pula ada jenis yang laju, yang speed limit terlebih, kena saman. Betul tak? Sama macam budak kita, dia silap je kita denda dia sebab dia terlajak. Jadi cara untuk buat capai sesuatu ada banyak. Jadi kita kenalah apply benda-benda tu sebab budak kita ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang lembab, ada yang lemah, ada yang tak faham apa-apa sampai sekarang. Ada ke dalam kelas saya macam ni? Saya cakap daripada pagi tadi, satu pun dia tak faham. InsyaAllah tak ada. InsyaAllah tak ada, Doktor. Tak ada. InsyaAllah tak ada. Itu kacau lah tu. Jadi sebelum pergi buat apa-apa, rancang. Bangun tidur dia dah merancang, betul tak? Bangun selik mata je manusia ni merancang. Nak pakai baju apa? Nak makan breakfast apa? Betul? Betul. Nak target, nak masuk kelas 8.30. Pukul berapa nak buka komputer? Pukul berapa nak sarapan? Nak minum air sikit? Every day we plan. Betul tak? Every day. Pergi dekat shopping complex. Kalau tak rancang, tak pergi Giant ke, Hypermart ke, Jaya Grocery ke apa ke, mesti plan. Kalau tidak nanti beli macam-macam dah ada kat rumah. Betul tak? Betul. So itu pentingnya perancangan. Lebih-lebih lagi bila mengajar. Faham ke tak faham? Alangan kita beli barang dapur pun kita kena rancang, beli bawang, beli ni. Kalau tidak nanti kita buka je kita punya gerobok makanan, bawang banyak lagi, sardin banyak lagi, banyak lagi gula. Itu orang tak rancang kan? Bila tak rancang berlebih-lebih lah kan. So 60 to 70 kejayaan sesuatu pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada perancangan yang baik. Faham tak? Dan to be a good teacher, untuk menjadi guru yang baik, guru yang berkesan, guru yang mudah difahami, guru yang bagus untuk mengajar anak murid dia, you have to plan, rancang. Jadi macam kalau kat sekolah kita ada buku rekod, betul tak? Betul. Jadi buku rekod tu untuk minggu depan, besok dah kena plan untuk next the whole week, next week, dan on that Monday lah, hari Isnin punya kita kena rancang apa kita nak ajar. Kalau kita ada 3 kelas, kita kena rancang lah hari ni atau besok, sebelum kita hantar besok hari Jumaat lah. Kalau kat Semenanjung ni hari Jumaat dia, yang sekolah hari cuti hari Jumaat. Hari Jumaat, hari Khamis ni dah rancang untuk minggu depan. So you plan ahead. Plan ahead ni means perancangan adalah jambatan hari ini untuk masa depan. Betul? Betul. Jadi siapa nak kahwin, dia kena rancang. Siapa nak beli rumah, dia kena rancang. Siapa nak beli kereta. Apa benda lah kita buat dalam kehidupan kita ni kena rancang. Kalau tak rancang nanti, beli kereta mahal-mahal, duit tak cukup. Nanti siapa susah, kereta rosak. Kan? Boleh, duit tak cukup, beli kereta mahal-mahal, hutang lah. So that is planning. Planning ni, fikir dulu, dan rancang sebelum buat. Tulis apa yang kita nak buat. Okay, ini lebih kurang apa yang berlaku dalam
processing maklumat apa yang berlaku okey, sepertikan sikit. Okey, dibangunkan berdasarkan idea manusia memproses maklumat secara aktif. Kita kena ingat manusia ni dia proses maklumat aktif dalam pemikiran dia. Saya sedang cakap pun you are processing maklumat apa yang saya sampaikan. Dia akan bermula dengan kepekaan terhadap masa intimum ni, stimuli, rangsangan. Rangsangan ni akan peka. Bila kita tengok apa benda kita peka. Bila cikgu mengajar mesti ada permulaan, set induksi dia supaya kita rangsang tumpuan murid tu. Jadi bila kita dah ada stimulus, kita ada rancangan untuk membuat pengenalan pengajaran atau set induksi dan 3 minit atau 5 minit, kita dah mula bagi kesan pada murid punya fokus. Murid fokus kepada apa yang kita tunjuk ke depan tu. Bila kita masuk kelas, budak dalam otak dia ada macam-macam fikir, betul tak? Betul. Ada fikir nak makan Prof. masa rehat. Ada fikir balik rumah nanti nak main game apa. Ada tu sakit hati dengan kawan dia sebab kawan dia ngata dia tadi. Dalam otak dia ni semua orang, dalam otak dia masing-masing fikir macam-macam. Ada orang tengah tengok saya ngajar, tengah dengar saya cakap, tapi otak dia fikir benda lain. Fikir petang ni nanti nak pergi mana break kejap. Kemudian ni malam sekarang nak makan kat mana. Bila saya mengajar, ada orang total fokus, ada orang 50% fokus, ada orang 30% fokus, ada yang 10% fokus, ada yang 5% fokus. Itu yang berlaku dalam bilik kerja, betul tak? Betul. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena ada stimuli, kita kena rangsang, kita kena tunjuk bahan bantu mengajar berkait dengan tajuk tersebut. Baru boleh budak fikir, cikgu nak ajar ni. Kalau kita tak buat tu, nanti kita ni ajar je, defeat the purpose of mengajar. Ajar je. Jadi lepas kita punya tanggungjawab. Kita tak ada rangsangan. So, bila ada kepekaan terhadap masa yang timbul atau stimuli tadi, barulah ada pemerolehan penyusunan maklumat. Jadi baru masuk sensory memory tu. Kapasiti dia berapa banyak tu? 3 hingga 7 unit. Dia tunjuk gambar, kita tanya, budak pun tengok gambar accident cikgu. Ini gambar orang sedang accident, ada orang tolong orang. Lebih kurang dalam 3 to 7 unit. Duration dia lebih kurang 0 to 5 to 3 second dia tengok gambar tu dan dia mula fikir apa yang ada dekat gambar tu yang kita tunjukkan dekat pelajar tu. Kalau dia tu tak ada memberi kesan apa-apa, mau masuk kelas je, apa khabar semua, dah makan ke belum, semua okey, belajar apa tadi, itu tak ada guna-guna. Dia tak akan ingat benda tu. Yang dia akan ingat ialah gambar yang awak nak mulakan pengajaran tu. Kalau tak ada benda-benda dia akan forgotten. Kemudian bila dah dapat sensory memory, dapat tarik dia punya fokus, baru dapat attention dia. Perhatian dia. Perhatian dia tak ada apa nak ajar. Masa itulah kita dah mula mengajar. Perkembangan, fasa perkembangan. Tengok belah oren tu, pemerolehan dan menyusun maklumat. Kita kena susun lah. Apa yang kita nak ajar, kita bagilah apa tu definisi ke, maksud ke, konsep ke. Kemudian, tengok yang oren dulu lah. Penjanaan cara-cara menyelesaikan, cara-cara penyelesaian sesuai. Kita buat aktiviti, kita minta aktiviti individu, kita buat aktiviti kumpulan atau berpasangan. Kemudian perkembangan konsep. Bila dia dah faham, baru kita buat latihan, buat aktiviti supaya dia lebih faham. Jadi sensory ni apa dia? Apa yang kita alami melalui panca indera. Apa yang cikgu tunjuk, kita rasa, kita lihat, kita sentuh, kita hidup. Ada setengah orang tu dia bawanya air, tengok air ni. Dia tengok, dia bawanya satu benda, benda maujud, cuba rasa benda ni. Apa benda ni? Itu pun salah satu untuk stimulate, untuk rangsang apa tu perhatian. Jadi bila sampai sini, apa akan jadi? Dia jadi working memory. Ingatan jangka pendek ni long term, ni ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek ni dia. Kalau itu ulang banyak kali, dia akan kekal lamanya. Berapa banyak unit dia? Lebih kurang 7 to 9 chunk. Elemen atau section. Lebih kurang panjang sikit. 5 to 15 second without rehearsal. Kalau tanpa rehearsal lah, tak ulang-ulang lagi. Jadi ini apa dia? Kebolehan konektif. Jumlah maklumat yang diminta untuk kita ingat. Lagi banyak kita ajar budak,
Lagi banyak dia tak boleh ingat. Malaysia ni terkenal kan satu hari belajar sampai banyak benda. Bila balik sekolah, tanya anak kita, belajar apa hari ni? Banyak, dia kata. Kan? Dalam satu hari dia banyak subjek kan. Bila banyak subjek, banyak baca kan, banyak apa tu? Banyak konten kan. Bila banyak konten, mungkin dia ingat, mungkin dia tak ingat. Dia tengok bergantung kepada budak. Okay? Jadi bila kita tak boleh ingat, rugilah, jadi forgotten lah kat sini tengah ni. Jadi kebolehan kognitif, jumlah maklumat yang diminta untuk kita ingat, seberapa fokus kita dapat. Jadi kalau orang tu fokus, beri tumpuan, attentive, working memory dia sedang bekerja, dan simpan maklumat tu, kalau banyak mana pun dia boleh simpan sebab dia boleh ingat, betul tak? Tapi bukan semua orang macam ni. Mungkin kapasiti kat sini 7, 9, yang boleh ingat mungkin 7 saja. Yang 9 mungkin tak berapa nak ingat. Jadi boleh encode long term memory. Ingat tak masa zaman kita belajar dulu, sampai sekarang kita ingat cikgu tu cakap. Ingat tak? Kita belajar Ingat, Prof. Masih ingat. Masih ingat? Masih. Mana orang ingat tu? Sekolah menengah? Ingat? Sekolah rendah ingat tak? Lagu sekolah rendah pun saya ingat. Sekolah rendah. Okey lah tu. Kalau saya dulu masa kecil dekat Tampin, saya ni lahir kat Tampin Negeri Sembilan, Sempadan Negeri Sembilan Melaka tu, tak ada tadika. Jadi ada dua tadika Melayu, tak ada lah. Dia ada dua tadika, gereja punya dan Chinese punya tadika. Kindergarten. So abang dan kakak saya pergi tadika gereja yang ada padri itu semua. Saya pergi Chinese. Sampai sekarang saya ingat lagu Cina yang saya belajar kat tadika saya tu. Tahu tak? Saya boleh ingat. Yang Macam sebenarnya mana lagunya, Prof? Try, Prof, try. Papa pu cai ca. Saya ingat lagi tu, lagu tu. Cikgu tadika saya ajar masa saya tadika Cina. Saya ingat tu lah. Lepas tu saya belajar karakter tulis tu. Kemudian saya ambil, dia ada ujian lah. Saya dapat nombor 2 dalam ramai-ramai tu. Jadi saya boleh ingat sikit-sikit lah basically. Sikit-sikit. Sebab cakap Cina tu sikit-sikit lah. Sebab dah lama. Tapi lagu tu sampai sekarang saya boleh ingat. Yang tadi saya nyanyi tu lah. Jangan suruh saya nyanyi lagi sekali. Sekarang ni ribut kat luar tu hujan. Jadi itu long term memory. Memecah maklumat kepada bahagian yang lebih kecil. Menjadikan dia lebih bermaksud, meaningful. Jadi daripada mula kita mengajar, kita nak trigger dia punya sensory memory sampailah dia boleh ingat apa yang kita ajar tu. Adalah sangat penting kita susun dah proses tu, betul tak? Kalau kita tak susun, kita pecahkan kepada tema-tema kecil, dah ajar semua sekali, mana boleh, sebab budak tak boleh ingat banyak-banyak. Kalau tak percaya tanya, kalau budak balik sekolah nanti, belajar apa hari ni? Banyak, dia kata. Apa dia? Jadi itu antara benda yang kita kena fikirkan lah, Kita yang pentingnya meaningful, bermakna. Okay? Ada apa nak tanya ni? Boleh saya move forward? Saya boleh, Prof. Okay, ini tak payah ni. So tadi kita dah belajar teori tadi. Sama juga dengan model. Model pun sama juga. Dia ada behaviorism juga. Jadi behaviorism ni menekan kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan. Budak boleh menjawab soalan. Budak boleh menyelesaikan masalah matematik. Pelajar boleh, murid boleh melukis. Murid boleh menyatakan. Murid boleh menjelaskan. Murid boleh melakukan sesuatu tindak balas kimia. Jadi tingkah laku. Jadi perlakuan boleh diperkukuhkan atau dihentikan melalui ganjaran. Ni tadi dah ceritalah. Kalau kita nak kukuhkan, kita bagi ganjaran atau hukuman. Tapi lebih baik kita bagi ganjaran. Hukuman ni kita bagi dalam bentuk aktiviti. Tambah lagi kerja dia. Pengajaran dirancang berdasarkan objektif perlakuan. SMART. Objektif perlakuan adalah mesti apa? SMART. S tu apa? Specific kan? M tu apa? Measurable kan? Boleh ukur. A tu apa? Achievable. Attainable. Boleh capai. R tu apa? Relevant. Relevant dengan topik kita nak ajar. T tu apa? Time bound.
Time bound ni setiap benda yang kita ajar ada jangka masa dia. Berapa minit. Kalau kat sekolah 40 minit kan. Kalau syarikat sekarang tugasan 1 10 hingga 15 minit. Tugasan 2 30 minit. Jadi any objective mesti ada ciri SMART tu. Apa dia S tadi apa? Spesifik. Kata. Specific. M Measurable. Measurable. A Attainable. boleh capai, achievable atau attainable. Relevant. Relevant, rational pun boleh, orang setengah orang kata ada rational dia, ada relevant lah dengan apa yang kita T Time bound. Time bound. ada jangka masa. Jadi objektif baik, yang baik bila kita tulis tu dia ada 5 ciri ni, 5 ciri ni. Jadi guru tidak boleh mengambil tahu pengetahuan sedia, dia tidak perlu mengambil tahu pengetahuan sedia ada murid dan perubahan yang berlaku pada minat semasa pengajaran. Dan sebenarnya kita bila kita mengajar tu, kalau mula-mula mengajar memang kita akan mengajar basic, tetapi kalau tiba-tiba kita ambil kelas yang lepas-lepas tu kita tak payahlah, kita anggap dia dah tahu ya. Kalau kita nak kena ulang balik, payahlah macam tu. Sampai bila pun tak boleh habis silibus. So, ini dia yang berlaku dalam operant conditioning tadi, Skinner tadi kan. Operant conditioning. Ini pun model Skinner juga ni. Jadi ada positif. Tadi yang sebenarnya dah tegang benda ni, tapi nak kukuhkan lagi. Dia ada positif and appetitive stimulus. Tambah rangsangan yang appetitive yang menyeronokkan following the correct behavior. Maksudnya bila kita bagi rangsangan tu, mesti ada rangsangan yang positif yang menambah nilai kepada tingkah laku tu. Reinforcement. Kita boleh juga memperkukuhkan dengan menambah tingkatkan lagi tingkah laku tersebut. Suruh dia cakap, suruh dia tulis, suruh dia present, suruh dia lukis. Itu mengukuhkan lagi tingkah laku tu. Jadi kalau kita bagi negatif, ni positif atau negatif, dia akan escape. Kita nak datang lagi kelas kita, ponteng kelas, buat tak tahu, tak responsif. Jadi kita tak mau benda yang negatif ni lah. Dia mungkin active avoidant, behavior avoid noxious stimuli. Dia ngelak daripada tengok muka kita. Dia ngelak daripada nak jawab soalan, dia buat tak tahu je. Kan? Dia satu lagi, operant conditioning, punishment. Punishment ni kalau dia nakal sangat, kita nak kena decrease behavior dia. Sebab tidak nanti, kalau tak kontrol, dia akan ganggu pelajar lain. Nanti budak lain pula tak boleh belajar. Contoh lagi satu, kalau budak tu yang bersalah, seorang dua je, janganlah marah semua kelas. Faham tak? Kadang-kadang cikgu ni, pasal seorang dua lambat, dia marah semua orang sampai 15 minit, 10 minit. Adil ke tak adil pada pelajar lain? Tak adil betul. Jadi kalau seorang dua yang salah, itulah dia akan cerita denda. Contohnya kita ajar PJ, pendidikan jasmani. 2 orang datang lambat. Kita janganlah marah the whole class. Awak yang lambat ni, awak lari 39 padang atau awak kutip sampah. Lepas tu datang sini balik. Jangan awak beletir pada semua orang atau awak kata semua sekali kena kutip sampah. Tak adil lah sebab ada orang datang awal kan. Jadi punishment ni dia ada 2, satu negatif, satu positif. Kalau punishment tu betul, macam budak-budak yang nakal-nakal kita betulkan dia appreciate, betul tak? Kalau saya jadi cikgu, kadang-kadang saya balik Johor, saya jumpa cikgu, ingat saya lagi tak? Itu positif kan? Dia ingat kan apa yang kita betulkan dia. Ada juga yang avoid kita, betul tak? Dia, bila kita betulkan dia, kita tegur dia, kita denda dia, dia tak nak jumpa kita lagi dah. Itu pun berlaku juga. Negatif. Cognitivism tadi dia terang, semua idea, image dan media yang diwakili melalui skema tadi dia terang. Jika maklumat baru sesuai dengan skema, maka maklumat itu diterima. Kalau benda dah ada dalam otak kita, kita ajar dia relevan dengan apa yang dia fikir, maka dia akan terima. Jika tidak, maklumat itu ditolak. Langsung tak faham apa cikgu ajar sebab tak tally dengan pemikiran dia. Ini pun tadi dah ajar, tak nak. Ini constructivism juga. Kaedah strategi constructivism. Apa maksud constructivism? Bila kita kata kita menggunakan strategi constructivism, kaedah mengajar constructivism dalam kelas kita. Maksud dia apa? Constructivism adalah satu pendekatan
pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Kita dah kenal pasti dah kelas kita ni budak dia gini. Budak yang hyperaktif. Ataupun kelas kita ni pelajar yang lemah. Kita kena full speed dia. Kita dah buat action research, kajian tindakan pada kelas kita. Kalau kita bagi macam-macam nanti tak ada respon. Kita kena buat satu persatu, ajar dulu, kemudian buat aktiviti individu, kemudian buat aktiviti kumpulan. Jadi kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima. Jadi manusia ni kalau dia hanya menerima, lama-lama dia lupa. Kalau dia bina pengetahuan, kita ajar dia macam mana formula tu terbentuk dalam fizikal, M equals to MC squared kan. Jadi bila kita ajar hal laju contohnya, dia faham, dia bina pengetahuan, baru dia boleh pakai untuk apply formula tu. Jadi yang pentingnya dia bina pengetahuan, bukan dia terima atau ingat saja, sebab nanti dia boleh lupa atau soalan tu kita tukarkan dalam bentuk lain, dia dah tak boleh jawab. Itu constructivism, bina pengetahuan berdasarkan kepada cara manusia belajar. Okay, apa teori constructivism dalam proses pengajaran dan pembelajaran ni? Menekankan peranan kritis pelajar dalam pembelajaran mereka sendiri. Mereka yang tahu macam mana nak belajar. Dia tahu bagaimana kaedah betul untuk belajar. Antara prinsip pembelajaran konstruktivism ni, pelajar membina makna mendalam sendiri. Bukan hanya menghafal jawapan betul atau memetik makna orang lain. Bukan dia hafal apa cikgu tu cakap, tapi dia faham. Dia construct, dia punya pemahaman, dia bina dalam diri dia. Oleh itu, pengajaran harus dimulakan dengan melihat permasalahan di mana para pelajar berusaha membina makna. Meaningful learning. Kita ajar macam mana nak buat tindak balas natrium campur klorida. Natrium klorida. Maka kita akan dapat natrium klorida. Natrium campur klorida dapat natrium klorida. Natrium klorida ialah apa? Garam. Jadi budak kita ajar basic natrium dia unsur, klorida unsur, dia bergabung, maka dia akan dapat sebatian garam, natrium klorida. Daripada situ dia faham, dia bukan hafal, dia faham makna. Yang kedua, memahami keseluruhan teori, faham the whole teori, komponen dan bagaimana semuanya berkaitan antara satu sama lain. Nak belajar tekanan, nak belajar kepekatan, semua tu mesti memahami konsep-konsep asas sesuatu perkara itu. Contohnya tekanan. Kan? Ajar formula dia tak boleh, hafal dia tak boleh, mesti faham setiap komponen-komponen berkaitan dengan kelajuan ke, kepekatan ke, supaya dia faham apa kaitannya antara satu sama lain. H2SO4. Asid pekat kan? Asid hidroklorik. Kalau asid hidroklorik, unsur-unsur dia apa? H2SO4. Ada hidrogen. H2O, air. Kita kena fahamlah konsep tu, baru kita boleh faham bagaimana hidrogen dan dua oksigen itu bergabung untuk membentuk air. Dan yang ketiga, kena tafsir, kena nilai, kena ukur dalam proses pembelajaran tu. Macam mana kita nak tafsir? Kita tanya soalan. Macam mana kita nak tafsir? Kita bagi dia latihan, suruh dia buat. Okay? Macam mana kita nak tafsir? Kita bagi gerak kerja, individu ke, gerak kerja atas edaran perpasangan atau kumpulan, minta dia buat. Macam mana kita nak tafsir? Kita minta dia bincang, sumbang saran, dia pergi depan, present. Dengan itu, dapat maklum balas. Kita boleh komen, kawan-kawan dia boleh. Itu constructivism bila kita kata, kita gunakan constructivism. Banyak ni. Dia ada constructivism, dia ada part of collaboration ni, group work, cooperative learning, active process, constructing learner view as act of learning framework, constructing knowledge, mana pengetahuan, external thought process, discussion, perbincangan. Ini contoh collaboration lah.
Group work collaboration. Kalau metacognition, antaranya engaging learner, libatkan pelajar kita yang orang nak belajar tu dalam proses pembelajaran dan menyusun objektif. Cognition awareness, sedar kepada proses pemikiran, happening while learning, apa yang berlaku semasa proses pembelajaran, itu ialah metacognition, belajar tentang cara belajar. Knowledge regulation, bagaimana ilmu itu regulate, bergerak, regulate, bergerak. Ataupun constructivism ialah best practice. Best practice, amalan terbaik. Kita observe, kita proses, not product. Proses tu penting. Itu nama dia proses pengajaran dan pembelajaran. Kenapa nama proses pengajaran dan pembelajaran? Kenapa proses? Proses membuat keputusan. Proses pengurusan. Proses pengajaran dan pembelajaran. Kenapa ada perkataan proses dalam pengajaran dan pembelajaran? Kenapa? Bagi saya sebab pengajaran dan pembelajaran itu adalah benda yang selalu ditambah baik. So dia tak ada end state, sebab dia sentiasa ada keupayaan untuk diperbaiki lebih. Itu sebagai ada jawapan. Ada orang lain boleh bagi tahu kenapa proses pengajaran dan pembelajaran? Kenapa? Kenapa tak pilih pengajaran dan pembelajaran? Macam membuat keputusan pun proses. Proses keuangan, proses pengurusan, proses mentadbir. Why the term proses tu wujud? Siapa boleh tolong saya? Ada orang ke tak ada orang ni? Dah dengar tak jawapan dia? Nak dengar Prof, apa jawapan dia Prof? Itulah, macam tak ada orang je tadi. Proses ada 3 peringkat. In any term yang kata ada proses. Proses ada first phase is input. Dapatkan maklumat. Dapatkan knowledge. Dapatkan duit. In any organization, kita kata proses, dapatkan input. Dapatkan maklumat. Input ialah apa? Pelajar. Input ialah apa? Guru. Input ialah apa? Syllabus. Input ialah apa? Kemudahan. Kemudahan macam komputer, bilik belajar. Input lagi apa? Kewangan. Itu semua input. Jadi lepas dah ada input, kita kena transform. The second stage ialah transformasi. Transformasi, buat aktiviti. Ada duit, kalau tak gunakan duit, tak guna juga. Ada budak tapi tak ajar budak, tak ada aktiviti pun tak guna juga, tak ada pelajar. Cikgu pun mesti dilibatkan dalam aktiviti. Fasiliti kena guna, betul? Transformkan dia dalam bentuk kelas, kuliah dan sebagainya. The third stage, the last stage is output lah, hasilan dia. So pelajar tadi input, jadi pelajar yang cemerlang. Guru tadi input, jadi guru yang puas hati. Guru yang naik pangkat. Guru yang yang berpuas hati dengan kerja-kerja dia. Duit yang masuk tadi digunakan untuk beraktiviti untuk hasilkan pelajar yang mempunyai pengalaman-pengalaman proses pembelajaran. Jadi itu sebabnya pengajaran dan pembelajaran itu nama dia proses. Sebab kita kena tahu pelajar kita siapa. Kita kena ada cikgu dia dan cikgu dia tu kena dibagi latihan. Cikgu tu kena selalu update knowledge dia. Jadi kena transform cikgu yang masuk, kena bagi kursus, kena mengajar, kena buat kerja. Budak tu pula kena melalui proses pengajaran. Duit pula perlu digunakan. Tak gunalah dah kerajaan bagi 50,000 tapi tak pakai duit tu. Duit yang diperuntukkan tu turun daripada Kementerian Kewangan tu kena guna. Itu nama dia proses. Okay. So proses ni termasuk. Ya. Sorry Prof. Lepas transformasi tadi apa yang proses ketiga tu? Output. Ketiga. Output. Hasilan. Okay, thank you. Okey, jadi ini best practice pun termasuk juga predict, kita boleh jangka, kita kena observe. Kadang-kadang kita pergi sekolah yang lebih baik, kita pergi benchmark kan, buat tanda aras. Tengok apa yang kita boleh belajar daripada sekolah-sekolah yang baru. Kadang-kadang pergi luar negara pula pergi tengok sekolah. Pergi buat twinning pula dengan sekolah-sekolah yang observe, kena explain. Kemudian kita kena ada conceptual change. Perubahan konsep dia apa. Dulu cara belajar gini, sekarang cara belajar konsep dia dah berbeza.
Constructivist macam tu. Construct instructional model. Kena bina model. Lepas tu kena ada pengukuhan, scaffolding. Asas dia kena kuat. Kemudian environment, ada face to face, ada computer mediated, ada small group, ada internal thinking, ada external thinking. Dah berbeza dah ni. Yang ada kebat, dulu lower thinking skill, sekarang dah higher order thinking skill. Seterusnya interactive hands-on learning. Kalau budak tu terlibat, ada self reflection, macam awak kena buat refleksi, tu bagus untuk awak. Ada real world learning, self discovery, cari sendiri maklumat, situated cognition, berdasarkan pembinaan situasi, dan variety of teaching strategies. Boleh tak kita bagi project based? Boleh. Problem based boleh, product based boleh, case based, case study pun boleh. Tapi kena tengok kelas lah. Nanti kalau kita bagi yang product based ke project based, saya pernah tengok project based. Tadika UKM dulu saya pengurusi Tadika UKM, kita apa tu? Project based. Bawa budak Tadika main pasir. Tulis kat pasir tu abjad. Kemudian bawa dia pergi Taman Paku Pakis. Supaya budak ni ada pengalaman yang real lah. Bawa dia naik ATS. Daripada Kuala Lumpur pergi Ipoh, makan dekat Ipoh, budak-budak Tadika UKM tu, kemudian bawa balik UKM balik naik bas. Jadi sepanjang jalan dia naik kereta api tu, daripada Kuala Lumpur ke Ipoh tu, dia nampak getah, kelapa sawit, sungai, bukit, jambatan, lori, macam-macam dia boleh belajar. Itu project base. Dan kalau Montessori ni Tadika, ajar kelangsungan hidup, buka baju, pakai baju, tutup keluar, buka kemas, itu Montessori punya konsep. Okay. Web learning, boleh juga web learning, buat web project, buat web test. Inilah constructivism. Banyak tak cabang dia? Banyak kan? Banyak doktor. Bukan suruh hafal semua ni, tapi faham bahawa benda ni lah cara constructivism. Constructivism basic dia membina knowledge sendiri, bina ilmu dia sendiri. Yang tu masuk quiz ke? Saya tak tahu, soalan bukan saya yang buat. Penyelaras yang buat soalan. Okey, implikasi kepada pengajaran. Apa implikasi dia? Jadi bila kita dah tahu constructivism tu, pengajaran dan pembelajaran akan berpusatkan murid. Pasal murid kena bina dia punya pemahaman dan kefahaman dia. Okey? Pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh murid tersebut dan bukan pengajaran yang diterima. Sekarang ni, dulu saya tak tahulah. Pada zaman saya dulu memang kita terima secara pasif. Kalau zaman ayah saya lagilah. Tapi zaman ayah saya dulu dia panggil pembelajaran penguasaan. Tak lulus darjah 4 tak boleh naik darjah 5. Itu sekolah rendah. Tak lulus darjah 5 tak boleh naik darjah 6. Sekarang sampai form 5 pun ada yang tak boleh baca kan. Sebab masa zaman saya tak lulus matematik tak boleh naik tingkatan 4. Dia ada penyekat dia lah. Ada baik buruknya lah. Jadi pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil daripada aktiviti murid tu buat sendiri. Bukan yang diterima secara pasif. Okay. Guru akan mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan merancang kaedah pengajaran dengan sifat asas pengetahuan tersebut. Jadi kalau kita mengajar tu biasanya kita dah, murid-murid kita tu dah belajar masa sekolah rendah lagi. Kita mendalamkan saja lagi pengetahuan dia dah. Dia kata basic dia tak kuat, kita boleh tanyalah pengetahuan sedia ada dia, mana banyak tak faham, mana basic tak kuat, kita kena ulang balik lah, basically. Tapi janganlah makan masa yang lama. Okay, yang keempat sebagai cikgu desain rancangan mengajar cikgu, RPH, yang menyediakan peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru. Jadi kita mau desain untuk kelas kita, sebab kita tahu murid-murid yang ada dalam kelas tu. Jadi kita kena desain. Guru berperanan sebagai facilitator yang membantu murid membina. Tadi kita dah terangkan, kita bincang,
Kita bukannya pendeta tapi facilitator yang bantu murid untuk membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Bukan kita pula suruh buat masalah, selesaikan masalah untuk dia. Dia sendiri kena mengajar. Inilah implikasi dia kepada pengajaran. Ada apa nak tanya? So, Ada Prof. ya, ada apa nak tanya tadi? Ada nak Tak ada, tanya? tak ada, tak ada. Saya tak ada. Tak ada Prof. Okey. Kita 4:30 kita berhenti sebab mungkin ada orang nak Tersekat-sekat Prof. Sedalai tadi. Prof tak bergerak, dia jam, dia link. Dah lag. Alamak. Dia lain. Sekarang okey. Tak okey. Tak okey Prof. Kita berhenti. Okey, kita stop. Kita stop Kita jumpa 5:15. Boleh? Boleh Boleh, Doktor. Prof. Boleh, Prof. 11 tadi tak dengar. Apa Prof? Tak dengar? Ulang balik. Lag Clear. lagi Prof, lag lagi. Break dia dengar bro. Tak dengar. Memang tak dengar Prof. Putus-putus, Prof. Break je. 15 kita 15. Okey, 15. 15. Okay. Okey, Doktor. Okey. Stop.